Dia dalam Syiah ni dia tak boleh. Semua boleh taqiyah. Boleh taqiyah pula. Taqiyah ni tahu dah kan? Maknanya pelawak lah. Berbohong, berdusta. Mengikut ajaran Syiah ni boleh pahala pelawak ni. Dua perkara tak boleh. Tak boleh pelawak. Mengikut dia. Tu nak tahu juga dua perkara. Kenapa dia tak boleh? Sapu khuf tak boleh. Mana kalau kita pakai khuf kan, dengan orang ahli sunnah, kita nak ambil air semaya, kita nak tiru dia, katalah nak suruh dia, kata kita di spot dia, kita sapu, tak boleh. Tak boleh pura-pura situ. Kena pecah juga ke mana-mana pun sapu kaki. Begitu mana dia. Yang kedua nabith, tak boleh. Tak boleh apa dia taqiyah, tak boleh. Nabith tu haram. Nabith tu gapa dia? Dia nak cah keting kita. Itulah cara dia. Tapi kalau orang tak ngaji, dia tak tahu apa ceritanya, apa dia. Tak boleh taqiyah tu. Nabith ni. Sebab dia nak kata Sayyidina Umar ni minum arak, kaki arak. Sebab Sayyidina Umar ni minum nabith. Dalam Bukhari pun ada sebut, bila Sayyidina Umar tu kan kena tikai tu kan, orang bui minum susu ke dia. Lepas pada tu bui minum nabith. Dia minum nabith, tubik. Air tu. Nabith ni mengikut puak-puak dia je, hak dia faham tu, otak buruk dia tu. Dia kata arak. Padahalnya takkanlah nabith tu arak, lepas tu Sayyidina Umar minum. Dia nak nguduh Sayyidina Umar lah. Nabith tu bukan lagu tu. Sayyidina Umar duk hukum orang gitu gini kerana minum arak tu apa makna? Dia minum pula depan orang ramai. Jadi dia nak ayatnya nabith itu dengan makna arak, Sayyidina Umar ni minum arak. Jadi orang kata duk jual Islam ni mengarut. Lebih pada orang kafir. Dia nak pergi ke situ. Dia nak kritik Sayyidina Umar tu, nak nguduh Sayyidina Umar. Padahalnya nabith mengikut kita iaitu air rendaman buah kurma kering untuk merawat air tu. Sebab air di negeri Arab ni kebanyakannya dia payah. Nak suruh berasa manis sikit, bubuh dalam tu. Bubuh tu tidak sampai jadi arak, sampai jadi gelegok, memabukkan. Tak. Untuk merawat air. Jadi merawat air ni macam-macam. Orang bubuh tawas nak suruh jernih, orang bubuh klorin, macam-macam. Dan itu tidak menjadikan air klorin, tidak jadi air tawas waktu tu. Tak apa, semua orang terima. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Dia pergi kata nabith itu minum arak. Hak tu kita tak boleh, kata dia. Jadi seseolahnya puak-puak dia ni jauh benar lah. Maknanya usah karak tak boleh, pakai nabith pun tak boleh. Sebenarnya dia nak katanya nabith itu arak. Jadi Sayyidina Umar, ramailah orang tu, orang ni Imam Abu Hanifah kata ambil air semaya dengan nabith pun boleh juga. Jadi ada kau kata dia patut ambil air semaya dengan arak. Dia nak nguduh Imam Abu Hanifah pula. Padahalnya nabith tu lagu saninya lah. Air tu, kalau kita tak ada air lain dalam perjalanan ke, adanya air nabith untuk rawat air saat ni, biar berasa manis sikit, air kita bubuh 2-3 butir. Kalau banyak, bubuh banyak sikit lagi, supaya dia berasa manis sikit. Kalau sikit, bubuh sebutir misalnya. Jadi air tu ada, boleh ke tidak kita nak ambil air semaya dengan nabith itu? Imam Abu Hanifah kata boleh, tak boleh tayamum lagi dalam keadaan itu. Walaupun orang lain kata tak boleh, Imam Syafi'i kata tak boleh, air nabith tak boleh, Imam Abu Hanifah kata boleh. Sebab nabith itu bukan makna arak. Dia pergi pakai dengan makna arak. Teruk. Dia nak nguduh orang ahli sunnah ni kan. Kalau kita baca kitab pokok dia, golek kepala seorang lah. Tapi biasanya dia tidak bui tak tu kalau kitab lagu tu. Kalau kita dia tak bui. Misalnya dia nak nguduh, dia katalah Imam Syafi'i kata makan ular pun boleh. Macam-macam dia. Imam Syafi'i kata makan musal pun boleh. Padahal dia sendiri pasal makna lagu tu. Tanyalah orang Syafi'i mana pun. Sebab kita ni orang Syafi'i, tanyalah orang alim mana. Ada kau siapa-siapa boleh kata boleh makan musal? Tak ada. Tapi dia pusing mana. Pergilah tanya orang Syafi'i mana pun dalam dunia, tak ada kata boleh makan musal. Dia pasal apa? Pasal dalam kitab Syafi'i kata tha'lab boleh makan. Jadi tha'lab tu dia
dia pakai dengan makna Musa. Padahal sa'lab tu dengan makna kancil. Sang kancil tu boleh lah, memang boleh. Jadi ada benda tu dia dua, untuk hak ni pun orang panggil gotu juga, untuk hak ni pun orang panggil gotu juga. Supaya orang lah. Hak ni pun nama Azmi juga, hak tu pun nama Azmi juga, nak orang mana? Jadi hak ni pun lagu tu juga. Sa'lab ni dua, satu dengan makna Musa, satu lagi dengan makna sang kancil, pelanduk. Kita kena tanya orang ahli dalam bahagian tu lah, orang Syafi'i tu, dia maksudkan hak mana? Tak ada siapa kata Musa. Dia nak nguduh orang Syafi'i ni, dia kata boleh makan Musa. Gitu. Lepas tu dia nak nguduh Imam Syafi'i lagi, dia kata Syafi'i kata boleh nikah adik-beradik pun boleh. Siapa dia kata lagu tu? Sebab dia kalau kita tanya lagi, dia kata boleh, kan? Imam Syafi'i kata kan, kalau anak zina, adik-beradik hak zina, hak tu katakanlah anak zina, ayah dia tu zina, bolehlah anak. Lepas pada tu hak ni hak betul menikah cara molek. Adik-beradik ni nak nikah saat ni. Boleh ke tidak? Imam Syafi'i kata boleh. Sebab itu hak secara zina. Walaupun adik-beradik pada namanya, tapi dari segi syarak bukan. Dia duk bincang masalah hukum, lepas tu molek ke? Dia tidak kata molek, boleh. Sebab itu bukan adik-beradik sebenar. Adik-beradik ni secara sah, walaupun cara kafir pun, cara kafir, walaupun tidak kahwin cara Islam, tapi kira adik-beradik dia. Kita orang Islam ni anggap adik-beradik hak secara sah tu. Tetapi hak secara zina, tak kira kafir, tak kira Islam, tidak adik-beradik, mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Walaupun adik-beradik zina lagu tu pun tak boleh. Itu masalah khilaf. Masalah khilaf. Jadi Imam Syafi'i kata boleh tu, dia faham cara dia lah. Sebab adik-beradik nak boleh jadi adik-beradik, nak boleh gitu gini ni apabila rasmi, mengikut syarak, barulah jadi. Gitu. Dia nak nguduh, dia kata macam-macam. Dan di sini hadis ini tidak menunjukkan sahabat tu sapu kaki. Satunya, sapu tu dengan makna sapu sungguh. Yang kedua, dalam bahasa Arab, kalau kita tengok kamus-kamus, dia sebut kadang-kadang perkataan mas ini digunakan untuk sapu yang ringkas. Apa ni? Untuk basuh yang ringkas. Sapu tu, mas itu untuk basuh yang ringkas, untuk ghaslan khafif, ghaslan khafifan, yang ni basuh yang ringkas. Mana tidak basuh secara bergomong. Setara tu pun Nabi SAW tak bui. Ini menunjukkan bahawa kaki kena basuh. Bermakna hak dalam Quran tu hak lebih tepatnya wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Sebab apa? Sini hadis ni. Dan hadis yang seumpama ini banyak. Ya, dia tu kata wajib, tak boleh hak sapu kaki ni tak boleh taqiyah. Tak boleh taqiyah. Lepas tu dalam kitab dia sendiri sebut, Nabi SAW pernah ambil air semaya, Fatimah cucu, tuang air daripada bekas. Nabi SAW pun ambil air semaya, akhir sekali dia basuh kaki. Dalam kitab Syiah, kitab sahih dia, apa ni, 2 kitab sahih dia ada sebut tu. Jadi sebab kitab dia ni, dia ada juga sahih seperti kita lah, hadis apa ni. Dalam kitab tu dia ada sebut Nabi SAW basuh kaki. Jadi masalah lah kepopok dia. Sebab tak boleh taqiyah, tak boleh basuh kaki, tak sah air semaya tu kalau basuh. Ni lagu mana Nabi basuh? Dalam kitab dia sebut Nabi basuh. Lepas pada tu Fatimah yang cucu, mana kira-kiranya popok dia Syiah belakang kan? Apa yang dia tidak amal supaya ajaran dia nya sapu. Kita kata ini menunjukkan bahawa kaki ni kena basuh. Bukan dalam kitab kita saja, dalam kitab dia pun ada lagu tu. Tapi dia tak ada arah nak pergi, dia kata taqiyah pula dah. Sedangkan saat ni kita kata dah, bab ni dia tak boleh taqiyah, dia kata tempat lain dia kata tak boleh taqiyah. Jadi Nabi taqiyah pula situ. Taqiyah ni takut korang, mana dalam keadaan nyawa terancam. Sekarang ni siapa dia lagi adanya orang lain situ yang Nabi nak taqiyah gitu semua tu.
Dah anak dia tu, dia mengikut Syiah, dia kata Fatimah tu Syiah dah tak taqiyah ke dia lagi. Tak payah taqiyah dah, muka serupa dah, faham tak? Lepas tu tak ada orang yang mengancam Nabi SAW, tak ada pun. Jadi itu semua tak betul. Dia memanglah, kalau kita perhati Syiah ni, dalam kitab-kitab dia hak mana serupa dengan kita, tak serupa dengan dia akan takwil lah. Paling tak boleh pergi dia, bila tak boleh pergi dia kata taqiyah lah. Hak tepat tak boleh taqiyah pun boleh juga. Jadi padahal dia kata dah tak boleh, bab ni tak boleh. Boleh juga. Jadi begitulah. Nabi SAW pun berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya. Jadi berteriak di sini, bertempik di sini dengan setinggi-tinggi suaranya ini. Di sini inilah maksud Imam Bukhari. Dia bubuh dalam tajuk dia, man rafa'a sautahu bil ilm. Orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu ni duduk mana dalam hadis ni? Situlah fanada bi'a'la sautihi. Jadi dia pederah suara dia tu untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu. Jadi kira-kira je kalau tak ada siapa, boleh dia duduk jauh ni, jauh lagi, tapi dia nampaklah cara tu gaduh-gaduh tu, dia tepik. Kalau sekiranya tak ada siapa, kita jangan widah siapa baru nak royak. Benda tu penting. Jauh lagi boleh royak dah. Patut tepik-tepik lah. Misalnya orang nak kena tepuh kau kereta, kau gapo ke, dia tidak khabar. Orang buta kau, tidak orang buta kau, siapa lah kita kata. Dia tidak sedar, dia nak jatuh misalnya. Kita tak ada nak pergi pegang dia, kita boleh tepik. Begitu. Jadi tepik sini dengan maksudnya nak mengajar, nak menyampaikan ilmu. Itu maksud Imam Bukhari nya. Duduk situlah. Jadi ilmu apa ni? Ilmu tentang sah atau tidak sahnya sembahyang. Itulah ilmu nombor satu sekali. Lepas iman tu gak cara kau sembahyang lah. Hak paling pentingnya. Jadi hak sembahyang ni dia bergantung kepada air sembahyang. Air sembahyang tu adalah syarat dia. Air sembahyang tu adalah syarat dia. Jadi kalau tidak sempurna air sembahyang, maka tak sempurnalah sembahyang itu. Jadi di sini wailul lil a'qab minan nar, dia kata. Kecelakaan berupa neraka, api neraka untuk tumit-tumit. Jadi untuk tumit-tumit tu lagu mana? Kecelakaan berupa api neraka ni untuk tumit-tumit. Setengah-setengah ulama mengatakan untuk tuan-tuan punya tumit itu. Jadi bila api neraka ni kena sesak, bukan kena tumit dia tu saja. Tuan dia tu kena belaka lah, sakit belaka, berasa belaka. Seluruh tubuh dia tu. Sebab tubuh kita ni kalau hujung kaki pusat sakit belaka. Kalau cucuk di hujung kaki pun, ibu kaki tu misalnya kita kata cucuk situ, sakit belaka. Jadi di sini dia kata wailul lil a'qab, yani li ashabil a'qab. Untuk tuan-tuan punya tumit, dalam bahasa Arab biasa. Dia buat pesen buah-buah lagu tu. Pesen buah-buah lagu tu. Di sini orang panggil buang mudhaf. Mudhaf dari segi bahasa Arabnya orang panggil buang mudhaf. Mudhaf tu ashab tu lah. Setengah-setengah ulama pula mengatakan tak payah kita buang-buang, tak payah kita andaikan ada sesuatu yang dibuang, perkataan yang dibuang, tak ada. Bahkan di sini makna untuk tumit lah. Maknanya orang yang masuk neraka tu ada juga dia kena seksa tumit dia. Gitu. Seksa tu tumit dia, orang akan tahulah. Dia tidak kena hal lain. Bahkan seperti yang kita sudah maklum dah kan, kalau tempat-tempat sujud ni, neraka tak makan juga. Tapi orang Islam masuk juga kan dalam neraka. Maknanya hak tu tak makan lah, tak kena lah hak tu. Begitu juga hak ni, cara dia nak balas tu, dia balas ditumit tu. Sesuai dengan kesalahan dia tu. Walaupun kita kata dah kena tumit, dia tak serahkan lain. Sebab dia kata tak serah je, serah belakang walaupun tumit pun. Nak tahu terah tumit tu serah ke tidak dalam dunia. Jadi lagu tu juga sana. Jadi tak payah kita kata tuan-tuan punya tumit nak rayaknya benda balasan dia di akhirat besok sesuai dengan amalan kita. Amalan kita jenis mana? Jenis mana? Jenis tu balasan dia. Itu kata mereka.
lil a'qab minan nar.